Selamat pagi Puan, saya Charles Zainib, nomor metik 259834, beserta beberapa orang rakan saya dari kumpulan Ayah Kucing akan membentangkan tajuk tugasan Kemuliaan Politik Malaysia dan apakah kesudahannya. Pengenalan, kuasa pengurusan adalah cerminan kestabilan pemerintahan, arahan dan penyelesaian masalah dalam struktur organisasi tersebut. Kuasa kepimpinan pula mencerminkan visi dan misi, kreativiti dan perubahan dalam sesebuah organisasi. Keberkesanan dan kecakapan pengurusan dan kepimpinan amat bergantung kepada pemimpin dan yang dipimpin. Malaysia merupakan negara yang sangat aktif dan popular dengan pergolakan isu politiknya. Selain itu, permulaan krisis kewangan pada tahun 1988 meminta banyak pihak untuk menyelamatkan sosial, ekonomi dan politik Malaysia. Menuntut modus operandi baru bagi menyatakan bahawa 60 tahun pemerintahan di bawah Barisan Nasional BN yang sekian lama tidak tergugat mengakibatkan kemerosotan kualiti urus tabir negara, isu perkauman dan prestasi birokrasi yang kurang baik, kualiti kepimpinan, integriti serta ketulusan dan rasuah. Seterusnya 1.1 Definisi Politik Malaysia. Sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dan diketuai oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera. Juga mengekalkan sistem Westminster. Kuasa eksekutif ditetapkan oleh Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Juga politik adalah satu fenomena yang merujuk kepada manusia yang selalu hidup bermasyarakat. 1.2 iaitu definisi konsep authority. Authority adalah satu pelaksanaan kuasa yang formal dan kuasa pribadi seseorang yang membezakannya. Authority juga didefinisikan sebagai pelaksanaan kuasa yang sah, dan authority boleh dibagikan kepada tiga, iaitu tradisional, karismatik dan perundangan rasional. Saya Kinetic Grayson, lelaki Melapan, nombor metrik 258555. Saya akan membentang keadaan politik Malaysia, suara perubahan ke arah Malaysia yang lebih makmur. Malaysia mengamalkan sistem politik berdasarkan konsep siapa cepat dia dapat sejak 1955. Parti politik utama Malaysia iaitu Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO telah memegang tampuk pimpinan bersama parti-parti yang lain sejak kemerdekaan Melaya pada 1957. Ini merupakan birokrasi. Birokrasi bermaksud satu konsep dalam bidang sosiologi dan sains politik yang merujuk kepada satu cara pelaksanaan, pentadbiran dan penguatkuasaan undang-undang sah yang telah dibuat dalam sesebuah organisasi. Sebahagian orang menganggap birokrasi adalah merupakan satu prosedur yang putar belit, merumitkan dan jelik. Bagi sebahagian orang pula, birokrasi dari sudut positif dianggap satu usaha untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat supaya satu proses dapat dijalankan secara teratur. Pilihan Raya Umum ke-12 dianggap sebagai tsunami politik yang memulakan perubahan politik hasil dari dorongan untuk perubahan bermula kemuncak krisis kewangan Asia pada 1997. Sejak dari krisis itu, politik di Malaysia telah berubah secara mendadak, yang mendedahkan kelemahan hubungan kerajaan perniagaan yang kukuh, naungan kapitalisme, penyewa dan susunan politik yang menyekat, yang menimbulkan isu ketulusan, takbir urus demokratik dan accountability. Krisis ini juga menimbulkan kebimbangan tentang kualiti dan keberkesanan pelbagai institusi sosial, politik dan ekonomi Malaysia. Jenama model pembangunan Tun Mahathir dan gaya kepimpinannya yang authoritarian
sebelum ini bertolak ansur dan disahkan terutamanya kerana pertumbuhan ekonomi Malaysia yang mengagumkan berada di bawah penelitian yang mendalam. Pemecatan timbalannya yang pernah dipercayai Anwar Ibrahim mencetuskan lebih banyak persoalan mengenai kepimpinannya. Pemecatan Anwar telah mengubah pandangan umum dan memangkinkan desakan untuk perubahan kerana dalam Anwar ramai yang melihat penyokong perubahan. Penangkapan Anwar atas tuduhan rasuah dan liwat menjadi pentas bagi usaha berterusan Malaysia untuk berubah. Anwar memulakan gerakan reformasi yang mencerminkan gerakan serupa di negara jiran Indonesia yang telah berjaya menjatuhkan rejim Suharto. Reformasi membawa jenama politik yang berbeza ke Malaysia. Dengan cara yang berbeza, rakyat Malaysia turun ke jalan untuk memperjuangkan perjuangan Anwar dan bercakap dalam bahasa perubahan yang skalanya tidak pernah didengari dalam sejarah Malaysia moden. Korupsi, kronisme dan nepotisme KKN telah melaungkan perubahan. Gerakan reformasi telah menjejaskan keyakinan pentadbiran Tun Mahathir. Pergerakan itu mengubah penduduk yang tidak peduli dari segi politik dan meletakkan kerajaan pimpinan Barisan Nasional di bawah pengawasan yang ketat. Kesan gerakan reformasi telah dirasai pada pilihan raya umum 1999 yang merupakan antara pilihan raya yang paling membebankan Barisan Nasional khususnya UMNO. Gabungan ini mengalami penurunan mendadak dalam populariti yang memperolehi hanya 56.5% daripada undi menentang Pakatan Pembangkang, 40.3%. Para pengundi Melayu mula meninggalkan UMNO dan hilang kepercayaan pada parti tersebut serta memilih menyertai PAS. Jelas kecewa dengan cara pentadbiran pimpinan Tun Dr. Mahathir mengendalikan kes Anwar Ibrahim. Kadar perubahan semakin perlahan selepas pilihan raya 1999. Pemenjaraan Anwar atas dakwaan rasuah dan liwat serta tindakan tegas pentadbiran Tun Dr. Mahathir terhadap ahli-ahli pembangkang telah menyebabkan gerakan reformasi tidak dapat dielakkan. Ekonomi yang semakin pulih juga kurang memberi kesan untuk meneruskan agenda perubahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 260-140 Nur Fatin Nadira binti Nordin akan membentangkan berkaitan 3.0 faktor-faktor desakan menuntut pembaharuan. Kerajaan yang bersih, telus dan berintegriti adalah sasaran komprehensif dalam pemerintahan era Malaysia baru. Walaupun terdapat halangan desakan untuk perubahan berterusan. Penyerahan kepimpinan Barisan Nasional daripada Tun Mahathir kepada Abdullah Badawi mempercepatkan rentak perubahan pentadbiran Abdullah menjadi sebahagian daripada proses perubahan. Kemulut politik semasa pentadbiran Abdullah memberi dorongan lagi kepada perubahan dengan kesahihan kerajaan pimpinan BN yang menjadi isu yang sangat serius. Buat pertama kalinya dalam Malaysia selepas kemerdekaan, sebuah gerakan sosial dapat menggerakkan antara 10,000 dan 40,000 rakyat Malaysia dari pelbagai etnik dan juga kelas. 2 minggu selepas demonstrasi bersih, Danindra mengadakan perhimpunan pada 25 November 2007. Dalam perhimpunan itu, Hindraf memfailkan saman tindakan kelas terhadap kerajaan United Kingdom sebanyak 4 trilion sebagai pampasan kerana mengangkut orang India dari India dan meninggalkan mereka tanpa perlindungan atas belas kasihan orang Melayu di Malaysia. Pada tahun 2004, Anwar Ibrahim dibebaskan memberikan lebih banyak organisasi kepada gerakan perubahan kerana ia membawa konsistensi kepada naratif perubahan.
Karisma Anwar serta pengalamannya dalam politik gabungan beri banyak harapan bahawa kini terdapat peluang yang realistik untuk perubahan politik. PR menjauhkan diri daripada politik etnik, lebih suka bercakap mengenai isu asas rasuah, naungan, kesaksamaan dan juga tadbir urus. Haluan perubahan Malaysia terus dipandu oleh keperluan untuk memelihara institusi yang saling eksklusif. Salam sejahtera, saya 259928 Kiptiah akan menerangkan tentang kemelut politik Malaysia dan kes yang berlaku. Okey, seperti yang tahu, kes 1MDB ataupun One Malaysia Development Berhad yang pernah berlaku di Malaysia, iaitu skandal kewangan yang besar dan mengancam untuk menjatuhkan Perdana Menteri ketika itu, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan kes ini juga memecah belahkan Barisan Nasional dan syarikat pelaburan negara (OMDB) mendapat keterikan orang ramai selepas dilapor menanggung beban hutang yang besar sebanyak 42 bilion ringgit Malaysia. Selain itu juga banyak persoalan yang telah menimbulkan tanda tanya di kalangan rakyat mengenai isu ini, OMDB, mengenai isu derma berkaitan dengan bekas Perdana Menteri kita itu, berkenaan dengan kes Jolo dan berbagai lagi. Orang ramai mengeluh bahawa kerajaan telah menyalahgunakan wang awam untuk membiayai keputusan perniagaan yang salah tanpa penguasaan yang sewajarnya. Dan kes ini berdebat dengan satu lagi skandal melibatkan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Najib berjuang untuk kehidupan politiknya selepas dakwaan bahawa 26 bilion telah dimasukkan ke dalam akaun beliau, dan ramai mendakwa wang itu datang daripada wang MDB. Tetapi hakikatnya Najib sendiri mengaku bahawa wang itu didepositkan ke akaunnya yang ditermakan oleh seorang saudagar Arab Saudi untuk membiayai kempen pilihan raya ketika itu pada tahun 2013. Tetapi pengakuannya itu tidak begitu meyakinkan rakyat Malaysia. Seterusnya, pada penghujung Ogos tahun tersebut, diadakan satu perhimpunan, iaitu perhimpunan bersih jalanan untuk mendesak reformasi politik dan untuk Najib membersihkan nama beliau mengenai 26 bilion tersebut. Perhimpunan itu diadakan pada 29 Ogos, 2 hari sebelum hari kemerdekaan Malaysia, dan lebih memburukkan lagi, perhimpunan itu dilihat mengikut garis etnik untuk menumpulkan usaha perubahan di Malaysia. Walaupun penganjur mempertahankan perhimpunan itu adalah untuk semua rakyat Malaysia, namun perhimpunan itu tidak menyaksikan kehadiran banyak orang Melayu, dan tidak lama kemudian demonstrasi itu dikritik dan keadaan orang Cina yang ramai melebihi orang Melayu menunjukkan kekuatan orang bukan Melayu yang meletakkan bayaran kepada agenda reformasi bersih. Dan seterusnya, menurut Muhammad Mahdi tahun 2019, antara tindakan membanteras kes-kes ini termasuklah melaksanakan penyiasatan menyuruh tentang permasalahan yang dikaitkan dengan OMDB, mewujudkan pemasukan undang-undang yang lebih tegas dan komprehensif bagi membanteras penyalahgunaan kuasa, penstrukturan semula lembaga kemajuan tanah persekutuan iaitu Felda atau Haji, dan memperkasa peranan dan fungsi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPM, dan menubuhkan pusat governance integriti dan anti rasuah bagi meningkatkan integriti serta mewujudkan pelan anti rasuah nasional. Itu saja daripada saya. Salam sejahtera, nama saya Debra Lema. Nombor metrik saya 260414. Bagi meneruskan perbentangan seterusnya untuk tugasan kumpulan ini, iaitu di bawah 5.0, ideologi baru masyarakat Malaysia dalam menangani ancaman politik.
Di sini kita boleh lihat NGO tertentu seperti Bersih mengekalkan hubungan rapat dengan parti politik dan memandangkan parti politik ini telah dianjurkan mengikut garis etnik dan agama. NGO tersebut telah menjadi proksi otomatik untuk menyebarkan institusi eksklusif Bersih ini. Misalnya, ianya ditubuhkan oleh PAS, PKR dan DAP. Demonstrasi Bersih tidak mungkin berlaku tanpa sokongan daripada penyokong-penyokong PH pada ketika itu, iaitu PKR, PAS dan DAP, sebab mereka memainkan peranan yang penting dalam mengerakkan sokongan untuk perhimpunan Bersih ini. Kebergantungan dalam gabungan dan kerjasama meningkat yang datang daripada memupuk institusi eksklusif menunjukkan bahawa walaupun pergerakan masyarakat sivil kekal terperangkap dalam etnik masing-masing, rakyat Malaysia lebih selesa dalam organisasi di mana kaum etnik mereka adalah majoriti. Institusi yang saling eksklusif telah membimbing pemikiran rakyat Malaysia sehingga rakyat Malaysia terus berjuang untuk menangani isu daripada dimensi bukan etnik. Secara kesimpulannya, seperti yang kita lihat, beberapa tahun kebelakangan ini menyaksikan berbagai-bagai isu yang telah dibangkitkan dan berterusan menguji banyak andaian kehidupan politik, sosial dan ekonomi Malaysia. Malaysia telah menghadapi tekanan yang kuat untuk membuat perubahan asas kepada susunan politik, ekonomi dan sosialnya. Akan tetapi, perubahan politik mengalami kekurangan idea yang tepat dan susunan institusi. Di sini saya tekankan bahawa ejen perubahan mengambil kira kualiti institusi Malaysia dan pada masa yang sama mencari cara kreatif untuk memelihara institusi eksklusif ini. Malaysia amatlah memerlukan negarawan, bukan ahli politik semata-mata. Ahli politik hanya merancang untuk pilihan raya yang akan datang, manakala negarawan merancang untuk generasi akan datang. Sekian, terima kasih.